Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu Nan. Kembali lagi. Dalam kesempatan kita pada kali ini kita akan membincangkan pelajaran matematik SPM penjelmaan ataupun transformasi bahagian yang kedua. Dalam bahagian yang kedua ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan sifat kekongruenan dalam transformasi dan gabungan transformasi. Apa yang dimaksudkan dengan kekongruenan adalah sifat transformasi yang akan menghasilkan imej yang mempunyai bentuk yang sama dan saiz yang sama dengan objek asal. Dengan itu, setelah berlakunya transformasi yang mempunyai sifat kongruen ini, maka imej yang dihasilkan bila dibandingkan dengan objek asal mempunyai sisi-sisi sepadan yang sama panjang. Begitu juga dengan sudut-sudut yang sepadan. Sudut-sudut yang sepadan juga mempunyai saiz yang sama. Walaupun begitu, dari segi orientasi, kedudukan titik objek mungkin berubah. Sebagai contohnya, dalam transformasi yang melibatkan kongruen ini, dia melibatkan 3 jenis penjelmaan ataupun transformasi, iaitu pantulan, putaran dan satu lagi adalah translasi. Dalam translasi, kita akan dapati bahawa dari segi orientasi, imej dibandingkan dengan objek adalah sama. Sementara bagi putaran dan pantulan, walaupun saiz dan bentuk adalah sama, tapi orientasi mungkin berbeza. Kalau pantulan, kita akan dapati imej berada dalam orientasi yang terbalik berbanding dengan objek. Sementara dalam putaran, orientasinya bergantung kepada berapa sudut putaran dan arah putaran yang terlibat. Jadi dalam transformasi ini terdapat 3 transformasi yang mempunyai sifat kekongruenan, iaitu pantulan, putaran dan translasi. Sementara pembesaran tidak akan menghasilkan imej yang kongruen ataupun yang sama saiz dengan objek. Yang kedua adalah berkenaan dengan gabungan transformasi ataupun gabungan penjelmaan ini. Gabungan penjelmaan bermaksud operasi transformasi yang melibatkan lebih daripada satu jenis transformasi, sama ada jenis yang sama ataupun berlainan. Jadi dalam mentakrifkan penjelmaan ini, apa yang dilakukan apabila kita ada satu objek, kita lakukan transformasi. Katakan kita ada 2 transformasi, transformasi A dan B. Jadi gabungan transformasi A dan B melibatkan 2 jenis transformasi, A dan juga B. A dan B boleh mengambil mana-mana jenis transformasi tadi. Jadi sekiranya kita ada gabungan A, B, apa yang berlaku adalah proses penjelmaan itu mestilah melibatkan yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Kalau A, B, maknanya kita akan lakukan transformasi B terlebih dahulu diikuti dengan A. Jadi perkara ini para pelajar perlu berhati-hati supaya tidak tersalah dari segi aturan yang mana satu yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Ingat, kita perlu lakukan yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Katakan kalau A itu melibatkan pantulan pada pasti X dan B adalah putaran 90 darjah pada arah jam. Jadi gabungan AB bermaksud kita perlu putarkan terlebih dahulu, barulah kita lakukan pantulan. Sekiranya para pelajar mendapat simbol yang digunakan, katakan A kuasa 2. A kuasa 2 bermaksud bahawa penjelmaan A itu dilakukan sebanyak 2 kali.
Jadi dalam menguasai pelajaran ini ataupun untuk menjawab soalan-soalan ini, para pelajar bukan sahaja perlu tahu bagaimana untuk melakukan transformasi, tetapi para pelajar perlu tahu bagaimana untuk mengenal pasti jenis transformasi sekiranya kita diberikan apakah dia transformasi yang dihasilkan ataupun imej yang dihasilkan daripada transformasi tadi. Sekiranya kita diberikan objek dan juga imej, kita mesti boleh mengagak, menjangka apakah dia transformasi ataupun gabungan transformasi yang boleh menghasilkan imej yang sedemikian daripada objek asal. Jadi perkara ini boleh para pelajar kuasai sekiranya para pelajar biasa melakukan operasi ataupun latihan yang banyak berkenaan dengan transformasi ini. Sekarang cikgu tunjukkan contoh mudah melibatkan gabungan transformasi. Katakan kita ada A, translasi 21, B, pantulan pada paksi X. Cari koordinat bagi titik P, 1, 1 di bawah gabungan transformasi AT dan A kuasa 2 ataupun AA. Okey, dalam menjawab soalan ini kita perlu melakukan setiap satu. Perhatikan, kita bermula daripada objeknya titik P. Bila kita lakukan gabungan AT, bermaksud kita terpaksa lakukan B terlebih dahulu. Ini adalah B. Maknanya kita perlu lakukan pantulan pada paksi X terlebih dahulu diikuti dengan translasi 21. Sekarang kita cuba menjawab soalan bahagian 1. Jadi bermula daripada titik P, kita akan lakukan pantulan pada paksi X. Setelah dipantulkan pada paksi X, ini adalah paksi pantulan. Apa yang berlaku adalah kedudukan imej bagi titik P adalah di sebelah yang berlawanan pada paksi X dengan jaraknya sama. So ini adalah kedudukan P imej. Perhatikan koordinatnya adalah 1, negatif 1. Kita baru lakukan yang pertama iaitu B. Sekarang kita lakukan yang kedua A iaitu translasi 21. Jadi kita pindahkan 2 unit tekanan, 1 unit ke atas. Ini merupakan titik akhir bagi imej, titik akhir bagi objek P tadi iaitu 3, 0. Okey, sekarang kita lihat kes yang kedua di mana apa yang berlaku adalah kita lakukan 2 kali A iaitu 2 kali translasi bermula daripada titik B. Jadi translasi yang pertama 2 ke kanan, 1 ke atas. Ini adalah kedudukan imej yang pertama. Kita lakukan sekali lagi 2 ke kanan, 1 ke atas. Ini adalah kedudukan imej akhir. Koordinatnya adalah 5, 3. Jadi untuk menjawab soalan ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita tulis seperti ini, iaitu titik P 1, 1 mengalami translasi mengalami pantulan diikuti oleh translasi ataupun kita boleh tulis AB. Dia akan menghasilkan imej 3, 0. Dan untuk yang kedua daripada titik P 1, 1 mengalami 2 kali translasi, imej yang terhasil adalah koordinat 5, 3. Semoga para pelajar faham apa yang dimaksudkan dengan gabungan transformasi. Cukup dulu untuk kali ini. Semoga video yang cikgu sediakan ini dapat membantu para pelajar dalam memahami pelajaran ini. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang baru cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.